Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Okey, siapa yang baru masuk channel saya, tolong subscribe channel saya sekarang. Okey, untuk hari ini saya banyak dengar berita dekat dalam internet, dekat dalam Facebook, dalam Instagram macam-macam, ada orang ada dalam berita TV pun keluar bahawa yang ada scamming ni tengah berleluasa dekat Malaysia, yang ambil kesempatan di atas tempoh PKP ni kan. Okey, so hari ni saya pun baru dapat satu mesej hari ni daripada Boost ni, konon datang daripada Boost, which is yang apps, e-wallet apps tu, yang di mana dikatakan saya menang RM8,888. Wow, banyak kan, RM8,888. Okey. So tadi dia siap call lagi, kepada saya dengan menggunakan WhatsApp call, yang untuk menginform kat saya bahawa yang saya menang tentang peraturan tersebut, dan juga disuruh merujuk dekat dalam SMS yang dihantar kepada saya. Okey, so first persoalan saya, anda semua boleh boleh ni tips. Hari ni saya nak bagi tips macam mana untuk kita kena pasti scam-scam ni, terutamanya scam-scam yang melibatkan company besar macam Nestle, macam Boost, macam apa lagi yang biasa ada, Celcom lah, Digi lah kan. Okey, so hari ni saya tunjuk salah satu scam yang saya dapat daripada Boost. Okey, so ini saya dapat scam tadi, which is dia beritahu nombor telefon saya, kan, menang berapa, dan dia bagi dia punya blogspot punya ni. Okey, so ada beberapa cara macam mana anda nak kena pasti kan, apa ni, website ni ataupun benda ni scam ke tak. Persoalan, dan anda ketahui beberapa soalan dekat dalam diri anda sendiri. Okey, yang pertama kan. Okey, kalau kata dia call, dia cakap dengan anda, dia call, dia cakap okey, anda memenangi sekian-sekian-sekian. Anda tengok call tu daripada mana first kali. Sebab kadang-kadang call ni daripada WhatsApp, kadang-kadang daripada Facebook punya call, which kadang-kadang pakai nombor telefon biasa, which is nombor telefon handphone, call pada nombor biasa kan, call kita pakai nombor handphone. So pendapat saya kan, bila saya dapat call-call yang macam ni kan, kenapa dia orang menggunakan nombor telefon handphone, ataupun lebih lebih teruk sekali macam tadi, dia pakai nombor, apa nama tu, nombor WhatsApp. Dia call pakai WhatsApp, di mana dia benda tu free. Kenapa? Dan sebab benda free kan, kau menang something tapi dia contact pakai benda free. Tak pelik? Itu satu. Nombor dua, kalau kata dia pakai handphone pun, kan, handphone contoh macam dia call nombor telefon biasa, saya ada satu persoalan juga. Kenapa dia pakai nombor telefon handphone biasa? Sebab nombor telefon handphone biasa ni semua orang boleh daftar. Orang biasa orang boleh daftar. Kan? Kenapa dia tak menggunakan nombor telefon pejabat? Because kalau kata macam company besar ni, ataupun macam bank, pernah tak anda bank betul call anda menggunakan telefon handphone? Tak pernah. Biasa dia menggunakan nombor telefon handphone bank yang betul. Kan? Okay. So tu salah satu cara lah untuk anda identify dia orang ni semua. Okay, kadang-kadang tu ada yang diorang ni buat macam rasa macam kita ni betul-betul daripada bank, macam SPRM lah, dia ada orang operator angkat lah, apa semua kan. Tapi kadang-kadang benda cuma scam. Okay, so hari ni saya nak menjurus kepada Boost scam ni. Okay, so bila anda tengok daripada kita punya, apa, daripada mesej yang dihantarkan, kan, ada something yang anda patut nampak lah untuk ni. Pertama sekali adalah WH Go. Apa WH Go ni? Kan? So dia macam typo kat sini. Di mana kalau company besar, jarang lah kita jumpa ada typo yang macam ini. Okay, nombor dua, anda boleh tengok dekat sini. https myboost.blogspot.com myboost.blogspot.com. Okay, ini mungkin anda kena ada sedikit kemahiran IT lah. So yang ini saya akan rungkai sedikit dekat anda semua. Okey, kemahiran IT yang perlu anda tahu. Okey, so bila anda buka, saya punya ni kejap Okey, bila anda buka boost.blogspot.com, anda akan dapat ni. Okey, so well, is a
It's a internet lah, apa ni, browser lah, web based web page lah kan. Okay, so cuba anda tengok dekat sini kan, ni verification dia ni, bila anda tengok ada setengah dia memang secure. Okay, so ada contoh yang dulu punya boost prepaid yang sama, dia non secure macam yang ini. Okay, so kalau first ni anda tengok ni, anda tahu dah bahawa yang ni adalah bukannya daripada boost yang betul kan, sebab dia non secure. Tapi kadang-kadang ada juga tak secure. Tapi kebanyakannya sekarang ni, zaman sekarang ni, kebanyakannya SSL, which is encryption punya teknologi, dah ada dekat semua hosting. So kebiasaan semua secure. Tapi yang ni tak non secure, nampak sangatlah dia scam. Sebab nak beli SSL ni kena bayar. Okay, so kita tutup ni. Okay, yang kedua, selepas anda tengok daripada kunci ni, anda tengok dekat link page dia ni. Okay, tengok ya, myboost.blogspot.com. Okay, myboost.blogspot.com. Okey, apa yang saya boleh cakap dekat sini, dekat dalam link ni, dia menggunakan domain blogspot.com. Okey, untuk anda kena pasti dia ada dua. Ini adalah subdomain, which is subdomain adalah anak kepada domain yang besar. So okey, so yang ni adalah domain name dia. Okey, so bila anda tengok ni, nama domain name blogspot.com ni, ini adalah domain daripada Google Blogspot kan. So dia akan jadi satu tanda tanya, kenapa Boost, satu company yang besar, nak menggunakan Blogspot untuk bagi dia punya apa ni, pemenang-pemenang ni information. Kenapa dia tak menggunakan boost.com atau boost.com.my, ataupun nak terus sangat kan boost.net ke kan. Tapi kenapa pakai blogspot.com kan. Okay, satu benda yang kita mendapat kat sini, sebab blogspot.com ni free, semua orang boleh daftar. So scammer dia takkan mengeluarkan duit dia untuk beli something yang perlu daftar dan perlu membayar. Okey, contoh blogspot free, wordpress.com free kan. Ada kadang-kadang yang kalau anda tengok kat belakang tu macam ddns.net pun dia ada free service untuk website kan. Macam wix.com belakang kan. Contoh macam nama company, contoh boost.wix.com, itu pun adalah domain-domain yang free, yang diparkkan, yang diparking dekat dalam main domain yang nama Wix ataupun Blogspot ataupun lain-lain ni. Okay, so benda-benda ni free. So bila free, orang banyak ambil kesempatan dan orang try untuk buat yang betul, yang nampak macam mengelirukan orang, supaya orang boleh nampak percaya dengan website-website seperti ini. Okay, contoh MyBoost ni adalah dia punya dia punya subdomain tadi. Okay, kita buka balik, kita bandingkan dengan Boost punya yang betul, homepage yang betul. So ini yang betul punya. Okay, so anda boleh tengok Boost, myboost.com.my. So ini adalah yang betul punya. Dia tak pakai subdomain, dia tak pakai WordPress, dia tak pakai apa nama tu, blogspot dan lain-lain. Okay, tapi ada juga yang dia menggunakan apa ni, subdomain. Contoh macam ni. Okay, bila kita masuk ke sini kan, dia akan ada support.myboost.com.my. So ni dia beritahu bahawa page support ni diletakkan di dalam domain myboost.com.my, which is dia adalah subdomain dia. So kita masih tahu dia punya parent ataupun dia punya bapa dia dalam MyBoost, myboost.com.my. Berbanding kat sini, bapa dia adalah blogspot.com. So itu beza dia. Okay, satu. Yang kedua, domain yang belakang ni, yang myboost.com.my ni, kita boleh check didaftar dekat siapa pendaftar dia kan. Kita boleh check, sebab benda ni semua adalah dikawal selia. Kalau dekat Malaysia ni, kalau untuk .com.my dikawal selia oleh satu agensi yang dinama Mynic. So dia orang yang akan bagi approval, akan bagi domain ni list of domain yang dibeli. Sebab benda ni bukan murah, kena bayar. Lebih kurang dalam, kalau myboost.com.my lebih kurang dalam RM80 hingga RM90 kan, berbanding dengan yang blogspot di percuma
Okay, so myboost.com.my ni kan kita bayar RM80, RM90. So dia akan daftarkan dekat dalam dekat dalam MyNick. Okay, itu tak termasuk hosting. Hosting harga lain. Macam Blogspot ni dah sekali hosting semua dah. So memang benda tu totally free. Tapi macam yang MyBoost ni dia ada hosting dia, ataupun mungkin dia pakai server. Kita pun tak tahu macam mana environment dia orang punya sistem IT kat sana kan. Okay. So cara nak check benda ni legit ke tak kan. So anda boleh pergi ke sini. Masuk mynick.my. Okay. So bila anda masuk mynick.my ni, sekejap internet sedikit lambat di sini. Okay, so anda akan okay, so ini adalah website mynick.my. Dikawal sedia oleh agensi di bawah Kementerian Komunikasi. Ni bawah di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. So semua domain-domain .com.my, .my, gov.my, net.my dan lain-lain semua dikawal sedia oleh mynick ni. Okay, so untuk anda tahu, untuk anda tengok siapa yang daftar boost.com.my ni adalah, anda boleh pergi ke bahagian sini, pergi ke service, tekan who is. Okay, pergi kat domain name, tulis myboost.com.my. Okay, then tekan search, verify robot. Okay, so dapat result. So kita boleh tengok kat sini kan, domain ni daftarkan pada tahun 2000. Okay, dibuat pada tahun 18 Julai 2019. Dan rekod akan expect pada 18 Julai 2020. Okay. So invoicing party dia siapa? Smart Technology Sdn Bhd yang berada di Puchong. Okay, daftar dia siapa? Kan? Aziata Digital and Code Sdn Bhd. Okay, administrative contact myboost.com.my. Siap nombor telefon, siap ada email sekali kat sini. Kan, billing contact, technical contact dia, name server dia. Okay, name server ni tak perlu lanjut sebab ini dah lebih kepada advanced user. So kita abaikan name server. So benda-benda ni anda perlu tahu, perlu untuk tengok, untuk meyakinkan bahawa ini bukannya scam. So balik pada yang situasi saya tadi, memang nampak benda tu adalah scam. Terus terang memang scam punya teknik. Okay, so kita try tengok. Kalau kata macam yang mana domain .com.my semua bawah mynick, kita try pergi tengok yang .com. Yang .com ni anda senang, anda just pergi search kat Google who is. Okay, so anda boleh guna mana-mana salah satu, tak kisah kan. Macam saya suka pakai whois.is ni, ataupun whois.net, ataupun cari iCan. Ni iCan mana ada tak? Ni iCan.com. Kadang-kadang satu yang tak shock, yang tak menariknya tentang ini register menggunakan .com ni, penregister dia boleh hidekan dia punya contact number dan lain-lain. Okay, contoh macam kita pergi sini, kita try salah satu kata iCan ni, apa tadi nama Blogspot Blogspot. Okay, .com. Okay, try juga kat sini, blogspot.com. Okay, so anda boleh tengok dia punya ni blogspot.com, registry name dia, contact number domain status dia, dan siapa yang punya. Macam sini anda boleh tengok register dia siapa kan, dia punya name server ni confirm lah Google punya, anda pakai google.com kan. So macam ni pun sama juga, dia akan keluar dia punya information yang sama dekat setiap pencarian whois ni. Okay, so ni iCan ni pula dia yang mendaftarkan .com punya domain. So boleh dia adalah satu site yang boleh dipercayai lah. Okay, so balik kepada kita punya ni. So senang cerita, sekarang ni kesimpulan dia kan, anda just hanya tengok dia punya web link kan. Anda dah tahu dah macam mana beza ke web link dia, sama ada dia betul-betul ke ataupun dia bukannya
um, ataupun dia bukannya page yang betul, just hanya dengan menggunakan blogspot, dia punya link dia atas ni yang paling senang dan paling mudah untuk kita detect. Okay, so harap anda dapat satu benda yang bermanfaat sekarang hari ini dengan channel ni. Semoga anda semua terlepas daripada kena scam-scam yang berluasa sekarang ni, kan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel saya.